Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk sihat Datuk? Alhamdulillah. Alamak Datuk, saya nak cakap terima kasih Datuk sebab memberi masa dan juga mengadakan sesi ni bersama saya pada malam ni lah. Datuk ni menjadi satu inspirasi yang sangat besar dalam perjalanan saya sebagai seseorang pemain gitar dan juga pemuzik, dan untuk dapat borak dengan Datuk pada malam ni saya agak nervous to be honest, tapi saya ada banyak benda yang ingin merungkaikan dengan Datuk. Terima kasih Datuk sebab sudi. Terima kasih. Okey Datuk, 50 tahun dalam industri muzik. Satu kerjaya dengan satu perjalanan. 50 tahun tu, macam mana Datuk bertahan dan konsisten? What is the key factor? What's the principle of that? Ini telah ditakdirkan. Ditakdirkan begitu. Sebenarnya saya tidak pernah terfikir yang saya akan lalui perjalanan ini agak panjang lah. Tetapi seperti pada awalnya dulu kita merangkak, jalan bertatih, jatuh bangun, jalan lari, dan sampai dalam perjalanan seni pun begitu sebenarnya. Tapi yang indahnya dia mengajar atau dia sangat kata orang tu berwarna dalam kehidupan. Warna. Dan sebenarnya kita semua ada peranan. Betul. Dalam hidup. Ya. Dan pada awalnya dulu saya bersama kumpulan pun tidak terfikir yang kita akan merakamkan album dapat di bawah naungan Warner Brothers ketika itu. Yang saya rasa waktu ketika itu tidak banyak kumpulan atau syarikat rakaman yang nak sign, nak jadikan kita sebagai under dia punya label. Kerana mereka rasakan kita tu ada juga pemberita-pemberita atau daripada majalah dan yang lain-lain mengatakan yang kita ni membawa budaya kuning. Tetapi kita mempunyai asas yang tersendiri sebenarnya. Kita dibesarkan di kampung. Di kampung kita itu ada persatuan-persatuan seperti Hadrah Kumpang, Zapin, Zanji, dan di situ ada kumpulan kampung lah, dan marhaban dan sebagainya. Benda itu banyak mengajar kita tentang budaya timur. Jadi bila kita pegang benda tu, asas benda tu kita ada. Bila cakap bila mereka katakan yang kita ni bawa budaya kuning, saya agak disagree lah. Cakap kita main muzik, apa salahnya muzik? Apa juga jenis muzik, apa juga benda yang kau terlalu, kalau kau tak jaga dia akan jadi mudarat lah. Sama juga awak main burung, jadikan, layang-layang, semua buang masa pun kalau ikut betul-betul. Tapi kalau awak tahu kenikmatan yang awak dapat, rasa yang benda ni adalah satu benda yang indah, yang dia berseni, dia akan menjadi satu benda yang lembut. Ini memang satu perjalanan yang in your own words is really indah. Because bila saya dengar cerita Atuk tu, Atuk ada niat dan tujuan yang mungkin ramai yang tak faham. Like maybe like tadi Atuk ada sebutkan ada orang yang tak boleh terima, tapi disebabkan the foundation, that's why you pegangkan benda tu. Okay, saya ada satu soalan untuk Atuk. Bila start berkarya, baru-baru nak start main muzik lah kan, atau berkecimpung dalam the music industry, Atuk nak fokus to be in a band atau nak fokus kepada solo artist? Sebenarnya pada mulanya semua mula daripada, tak kira di mana, daripada solo boleh ada band, daripada band boleh pergi solo. Tetapi bila satu tahap yang kata orang di persimpangan, awak kena ambil keputusan. Kerana kadang-kadang di Singapura atau di rantau ini, kadang-kadang muzik tidak boleh dijadikan satu mata pencarian yang solid. Yang maksud saya,
dia macam sambilan dan suka-suka. Awalnya macam gitu. Tetapi kalau kita serius dengan benda ni, kita kena pilih dua. Awak nak jadi profesional atau nak jadi semi-profesional. Macam awak bekerja, betul muzik awak nak bekerja. Jadi macam saya kena sacrifice. Maknanya dah satu tahap di persimpangan yang saya rasa benda ni kena berhenti. Sebab pertama, kita tak boleh jujur, kita tak jujur dengan majikan kita. Maknanya kita datang lambat, MC, orang coverkan kita, kita balik cepat. Itu semua benda tak bagus. Itu kita nak cari rezeki. Sama juga apa yang awak buat. Kat mana juga awak kerja. Kat badan mana Islamik pun awak kerja, kat mana badan, kalau kita tak jujur dengan pekerjaan kita, keberkatan lari. So kita kena faham. Dan bila di antara kumpulan tu, bila masing-masing dah mempunyai keluarga, pekerjaan yang agak mantap. Jadi muzik tu dah kedua. Tapi bila saya rasa saya kena buat keputusan, either saya berhenti kerja atau saya teruskan dalam bidang seni sebagai satu kerja saya. Saya mohon doa kepada Allah. Ya Allah, Ya Rabbi, sekiranya kerja seni ini baik bagi aku, kau bukalah jalan ini. Sekiranya dia tidak mendatangkan mudarat bagi saya, kau tutupkanlah jalan ini. Saya sanggup kerja apa sekalipun, walaupun sebagai petani dan sebagainya. So nampaknya bila saya mula begitu, benda ini terbuka. Sebenarnya saya tidak punya satu asas yang tebal kalau nak cakap pasal sebagai seorang komposer ke producer ke penyanyi dan sebagainya. Kerana waktu ketika itu macam saya punya style suara tidak sangat mereka minat mungkin. Tetapi setelah suara-suara garau mula diterima dan menjadi besar, semua orang nak cari suara yang begitu. Dan benda ni proses sebenarnya. Saya tidak mencari benda tu. Saya tidak mencari benda tu. Saya lalui dengan memberi. Akhirnya saya terima satu benda yang saya rasa inilah dia. Bila orang tanya macam mana boleh nyanyi sampai ke sini, macam mana boleh rasa begini sampai dalam, macam mana orang boleh rasa begitu dan begini. Saya rasa itu satu kurnia. Itu satu benda yang kita tak boleh beli. Betul. You're talking about blues, soul, folk, kau tak boleh beli benda tu. Awak ada atau tidak? Tak semua orang nyanyi, semua orang boleh nyanyi, tak semua orang boleh jadi penyanyi. Dan you harus jadi penyanyi, tak mesti boleh sampai level to performer. It's another level. Yang awak berdiri, orang dah rasa nampak dia punya karakter dia. Awak pegang mikrofon aja, awak gerak sikit, awak dah ada dia punya karakter dia. Itu benda, it's a gift. Itu kurnia, bukan boleh beli. Tapi sekarang mungkin dalam soal keadaan sekarang, benda-benda ni boleh kita pinjam dan pakai. Pinjam dan pakai benda tu. Tapi kita tak boleh punya. Asal bukan kita. Itu nak kena jaga. Kalau bila bukan kita punya, maknanya kita pinjam tu boleh. Semua orang kadang-kadang kena pinjam. Macam saya, pengaruh tu perlu, tapi jangan terpengaruh. Pengaruh tu perlu, tapi jangan terpengaruh. Benda, awak akan hilang dengan benda tu. Okay, Atul, kita cakap pasal pengaruh. Okay, back in your era, you know, there was like banyak influence daripada Woodstock. Kita ada band macam The Foreigner, UFO, Black Sabbath, Pink Floyd. Adakah bila Atul start, orang kata tu, you know, bila start dalam the music scene, adakah the Western influence plays a big role in your journey? Itu agak normal. Tetapi yang saya cakap tadi pasal asas. Asas timur itu penting. Kalau awak tak ada asas timur, awak tak akan dapat rasa sedapnya menyanyi lagu-lagu. Tak kira lagu. Kadang-kadang kita boleh nyanyi lagu Rod Stewart, lagu Joe Cocker, Eric Clapton dan sebagainya. Tetapi awak boleh keluarkan rasa cita awak. Bukan macam mereka. Itu pada awal identity lah tu, identity lah. Your own benda tu kadang-kadang awak kena lalui. Dia makan masa yang panjang. Dia bukan benda-benda yang pinjaman yang lepas tu buang, tak boleh. Dan bagi saya pengaruh tu daripada zaman Rolling Stone, Beatles semua,
tetapi mereka mempunyai karakter yang tersendiri. Yang mana saya dipengaruhi waktu zaman tu, walaupun time Beatles, Rolling Stone, Yardbirds, tapi saya more into bila saya menonton filem atau menonton filem Woodstock, saya nampak dia punya besarnya persembahan dia, the people's power dalam muzik. Dan saya ambil itu sebagai satu teras energi dan semangat dan perjuangan. Kalau katakan saya minat Rolling Stone sampai sekarang misalnya, bukan hanya kerana muzik, pasal mereka punya keyakinan diri. Keyakinan mereka tu sampai youngsters macam awak yang dia boleh jadi atuk tau. Diorang ni atuk. Tetapi awak boleh pakai baju dia dan minat Rolling Stones. Nak cakap apa kat mana kekuatan dan pengaruh tu datang? It is because of giving. Mereka kasih. Jadi macam saya di benda ni, it's like tak boleh kita nak bohong kerana bila awak perform, orang balik, kalau awak tinggalkan satu benda yang berkesan, atau orang akan terhibur, akan meninggalkan satu benda yang dalam, itu bagi saya satu buah dasar. Jadi dalam show ni kadang-kadang dia macam-macam. Jadi bila awak ada tema, ada lagu-lagu yang cukup, hit song yang cukup, awak boleh pergi ke mana arah pun, tetapi benda tu mesti nak ada hit song. Ada hit song? Hit song mesti nak ada. Okay. Dan nak ada hit song tu, awak perlu ada 10 hit song baru awak boleh buat satu konsert yang bagus. 10 hit song Tok? Yang ada, awak harapkan buat singles, okay, because trend dia begini sekarang. Tapi singles tu boleh jadi ke? Kuat ke? Faham. Tak ada orang nak sacrifice tentang lagu-lagu yang bertemakan kehidupan. Tak ada orang nak perjuangkan tema-tema tentang ketuhanan. Tidak ada orang yang nak perjuangkan tentang lagu-lagu budaya. Jadi diorang ke arah tu safe, dia seorang suka, benda tu tak tanam. Dia tak tanam satu semangat sebagai orang kita. Okay. Saya faham benda tu. Okay, Atuk. Bila Atuk buka, when Sweet Charity was formed, kita ada lagu-lagu hits, Pelarian, Dekatlah Padaku, Dunia Perlumbaan, Ribut, Hilang Gelap Terbitlah Terang dan macam-macam lagu. Tapi saya nak tanya Atuk, because that song was made in the 80s, zaman Atuk lah. Bila saya dengar lagu Dunia Perlumbaan, macam hidup di dunia ini bagai satu perlumbaan, and saya relate kepada tahun 2021, dia masih fresh. Adakah Atuk pernah terfikir bila Atuk tulis lagu tu back in your days, benda ni akan bertahan sampai tahun 2021? And anak-anak muda macam saya 26 tahun sangat sampai terpengaruh tau. Saya boleh dengar benda tu, dia satu message. Boleh tak Atuk ceritakan perjalanan macam lagu Lahirmu Bukan Untuk Dunia, itu lagu yang agak deep. Macam gitu. Dia bergantung kepada arah tuju kita. Semangat arah tuju kita, perjuangan kita, dan kita ada peranan. So kadang-kadang ada lagu yang saya tidak mengharapkan radio untuk putar lagu saya. So saya tahu lagu ini popular di konsert-konsert yang akan datang. Misalnya bila saya buat album Warisan. Album itu menceritakan tentang saya tinggal di kampung, lepas tu saya dipindahkan ke HDB flat yang saya tengok dah tak ada lagi, saya kehilangan satu benda. Dan itu terhasil ni lagu Warisan. Lepas tu dari situ yang kita tanamkan macam dunia perlumbaan ini dah mengatakan benda yang normal yang akan berlaku, yang selalu berlaku. Macam lagu, termasuk lagu Ramadan. Saya bila buat lagu Ramadan tu dah dekat 30 tahun yang lalu. Dan saya tidak mengharapkan dia akan jadi popular. Tapi saya cakap lagu ni akan menjadi satu benda yang orang kenang, ingat. Bukan untuk diingat atau kenal, tetapi pasal kita benda ni ibarat macam kita menanam pokok tu, benih. Mesti ada benih yang baik, tanah yang baik, lepas tu kita tanam, kita jaga, besar, pokok tu berimbun. Kalau dia tidak mengeluarkan berah, dia tidak mengeluarkan buah, tapi dia akan berimbun, kita boleh berteduh di bawahnya. So lagu pun macam gitu sebenarnya. Kadang-kadang ada lagu, kalau awak tengok konsert-konsert barat, keseluruhan yang besar-besarnya, diorang ada special song yang diorang akan main, mesti kena main dan orang suka nak dengar. Lagu signature. Tetapi
bila awak ada hit song yang cukup 10 misalnya dan awak kena perform dalam 30 buah lagu. Ada lagu-lagu yang membina, yang memberi foundation pada awak. Macam katakan tema konsert ini adalah tema kehidupan, world music. Awak ada benda tu. Tema ini adalah tema untuk lagu-lagu puisi dan ketuhanan. Awak ada benda ni. Dan ini rock and roll, awak ada benda ni. Tetapi awak boleh kata orang olah dan boleh bermain dengan kata awak, misalnya kalau awak nak pergi shopping awak perlu nak ada duit baru awak pergi shopping. Kalau awak tak ada duit macam nak shopping, macam kita buat performance, kita ada banyak bahan. Kita nak buat apa kita boleh buat sebab kita punya bahan banyak untuk kita jual atau persembahkan kepada pendengar. Itu dalam pengalaman saya dalam perjalanan saya menuju sampai ke sini. Okay, bila Atuk cakap pasal lagu-lagu yang folk, rock and roll, blues, sebab saya ikut perkembangan Atuk daripada Atuk start as like a rock punya genre, Atuk terus ada satu masa Atuk pergi ke Malay traditional pun ada. Lepas tu Atuk pergi ke folk punya side dan after that Atuk pergi ke spiritual side. That evolvement of that, orang kata tu perjalanan of that changes, adakah ada main dengan masa ke, situasi Atuk ke? Kenapa Atuk took like decided to change the style? Proses. Ini proses nak sebenarnya. Proses kehidupan. Dan mudah-mudahan kita jadi orang tua yang dewasa lah. Oh, okay, faham. Okay. Maknanya, of course, kalau awak dengar semua band-band dalam dunia yang dah sampai 50 tahun, diorang memang 90% tradisi mereka akan ingin berkembang, mencari satu benda pembaharuan yang ada go on spiritual side. So bagi saya, asas saya kerana saya dekat kampung. Bila saya cakap tadi, bila kita ada kumpulan marhaban, ada kumpulan berzanji, ada kumpang, so saya dengar lagu-lagu roncong, Hindustan dan sebagainya, saya langsung diabsorb. Waktu itu kita muda. Kita dengar fresh. Dia akan masuk ke dalam badan kita dengan rasa yang fresh dan ingat. So, bila kita dah dewasa, kita ada peluang membuat sesuatu benda yang lain, especially lagu-lagu jiwa timur. Dia satu kepuasan yang luar biasa ni. Luar biasa. Sebab bagi saya dah tak perlu barat-barat ni, saya dah tak kisah lagi. Tapi saya appreciate bila saya masih dengar, saya mesti beli physical punya CD atau whatever. Dan saya nak tahu apa perkembangan. Kadang review tu bagus. Saya nak beli, saya nak dengar apa yang bagus dia. Saya dengar bila kita dah semua dah dekat dalam kita tidak perlu sangat nak tahu benda tu. Pasal dia akan lahir daripada rasa perasaan kita yang hidup di dalam badan kita. Okay, Atuk, tadi Atuk dah cakap pasal physical copies. Pada zaman ni, 2021, it's a new world of streaming media. Kita ada Spotify, kita ada YouTube. Back in your era, tak ada tu semua. Semua more in a physical copy. What is the pros and cons of releasing a music pada zaman ni, yang zaman media ni? Apa experience yang Atuk rasa, okay, dia tak sama macam zaman Datuk dulu? I'm very lucky I'm very lucky and blessed, saya rasa. Sebab saya melalui benda tu. Saya merasai zaman daripada kaset, VHS, daripada cartridge sampai ke rekod dan sebagainya sampai gitu. So, but I still believe dan benda ni is like a process of journey of life. Satu perjalanan yang kita kena terima dan kita kena manfaatkan apa yang ada sekarang. Walaupun kadang-kadang kita kurang senang dengan keadaan itu, cara rakaman terlalu banyak, bukan penipuan, tetapi originality itu dikacau oleh satu benda yang terlalu digital sangat sampai the rawness tu dah tak ada lagi. Dan saya rasa artis-artis lama dan kumpulan lama yang masih bertahan, masih going lagi di Europe atau di Amerika, dia gunakan teknologi yang baru ni sebagai satu benda menyenangkan keadaan. Tapi asas analog tu, dia punya warmness tu, different ni. So benda tu kita kena faham. So bagi saya, but I still try to understand and educate myself so that saya akan sebab
dulu kita jual fizikal. Saya masih ingat lagi sebelum album Bukan Kerana Nama, Istilah dan Perjalanan Hidup. Bila benda itu diterima oleh masyarakat, itu bukan ada lagi kumpulan atau orang begitu, orang sudah nak cari satu benda yang lain. Bila waktu ketika kita rakam Bukan Kerana Nama, Perjalanan Hidup, Istilah Bercinta punya album, sebelum kita buat rakaman, distributor sudah book kita 50,000 tau jual. Sold. Consider sold. So, 50,000. recording company dekat situ kita nampak where itu keberkesanan tu, dan kita rasa lebih memberi kita satu suntikan, lagi satu benda yang semangat untuk kita terus berkarya. Dan bila kita dapat nyanyi bersama-sama orang-orang yang seperti Tan Sri SM Saleh, Berusia Cik dan lain-lain, dia satu benda yang luar biasa bagi saya. Dan bila kita dapat dapat ilham menghasilkan lagu-lagu pop tradisional atau lagu-lagu ke arah timur, ia satu pencapaian yang sangat indah. Okay, saya ada satu soalan yang agak mendalam mungkin. What made Datuk Ramli Sarip Datuk Ramli Sarip? Adakah like there's a key factor yang mungkin Datuk boleh mengucapkan terima kasih kepada something yang made who you are as in this journey of 50 years? What made that? Allah. Restu daripada ayah dan ibu saya, keluarga saya, dan saya sentiasa mendoakan supaya peminat-peminat saya dalam keadaan baik, sihat dan kuat. Itu antara saya punya ritual. Ritual saya. Dan jangan susah kerana ini satu kurnia yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita. Kita gunakan apa yang terbaik. InsyaAllah untuk sebagai orang Timur, Singapura, bila saya dapat jalan sampai hampir 50 tahun masih saya diberi izin untuk bergerak, buat album, buat lagu, buat persembahan dan masih diterima, bagi saya itu satu pencapaian yang luar biasa. Sangat bersyukur kepada Allah. Ya. Agak deep untuk saya sebab kadang-kadang bila kita berkarya ni, kita terlalu fokus apa yang ada kat depan. Tapi kita lupa siapa yang memberi kita nikmat ni, siapa yang membukakan lah ni semua untuk kita. Okey, Datuk, kita jawab, ada seseorang user nak tanya soalan. Macam mana nama dia Syam, macam mana terhasilnya lagu syair Laila Majnun? Okey. Itu terhasil dalam Laila Majnun adalah daripada album Syair Timur. Itu antara album saya antara yang terbaik. Bukan cakap yang lain tu tak baik, tapi di antara baik kerana saya dapat keluar daripada trend yang saya selalu buat. Betul. Dan sampai album itu, kerana lahirnya album itu, saya diundang untuk buat persembahan di WOMAD, World Music. Yang mana diasaskan oleh Peter Gabriel dari bulan Genesis. Itu satu pencapaian, satu-satunya artis lokal yang diberi platform besar main di main stage selama 45 minit straight. Itu satu pencapaian yang kadang-kadang orang-orang kita tak terpandang kat situ. Tetapi bagi saya, bukan saya nak cakap apa, tapi itu satu pencapaian. Bila mereka rasa muzik kita ni boleh dipersembahkan dalam bentuk, pasal dia dah kira world music. So Syair Laila Majnun tu sebenarnya terhasilnya kerana yang mana saya cakap tadi, saya dengar lagu-lagu Arab, saya dengar Islam pun, saya dengar lagu keroncong pun, saya dengar asli pun, saya dengar. Sebab tu kalau awak dengar lagu album saya, ada ghazal, ada asli, ada keroncong, ada joget dan sebagainya. Pasal itu sangat penting bagi saya, dan saya sangat berterima kasih dan bersyukur kerana saya diberi satu sentuhan yang suka ke arah timur buat ketika ini. Walaupun rock tu sudah ada. Saya berdiri, saya akan nyanyi pekik, awak cakap tu rock. Tetapi ada benda dalam yang kadang-kadang ada yang tahu, saya tahu. Yang faham dia.
Okay. Itu lebih kepada arah personal lah tu. Betul tak? Ha. Sebab mungkin Itulah rahsianya. Itu memang itu antara satu-satunya hasil tulisan yang saya rasa yang hebat daripada arwah Rosli Khamis, iaitu Lolo. Itu lagi 2-3 hari sebelum rakaman tu dia masih simpan lagi lagu tu. Lepas tu bukan, dia akan keluar benda ni selalu bila dalam keadaan terdesak. Macam sama juga lagu-lagu yang pernah saya hasilkan, ada ilham tu datang dengan dasi terdesak dan kita pun tak tahu lagu tu jadi macam mana, tetapi bila kita dengar lagu ni jadi popular, saya pun tak tahu. Penyanyi atau band cakap, lagu ni lagu abang ya ke? Saya tak tahu. Lagu ni jadi popular. So satu benda yang it's not you anymore. Dato' bila atas pentas kan, saya masa tu umur saya 2000 berapa saya mendengar 2. Masa tu Dato' ada buat performance dekat Esplanade Sweet Charity 40 tahun bagaikan bermimpi. I was there dengan my father semua. Apa dia? Umur awak berapa? Saya rasa umur saya masa tu 14 tahun. Sekarang saya 26. Okay. Apa bawa pergi Hanan? Ayah saya. Ayah saya bawa. Sebab salam ayah. Okay, boleh. Ayah dekat luar. Okay. Dato', ada orang kena salam juga. Atuk saya yang kerja dekat Peninsula Drum Shop, Haris. Okay. Dia pun kena salam juga kat Dato'. Okay. So, bila saya tengok konsert Sweet Charity bagaikan bermimpi di Esplanade, Dato' ada satu aura yang saya boleh picture sebagai keikhlasan atas pentas. Bila Dato' menyampaikan sebuah lagu macam, bila saya tengok Dato' nyanyi lagu Hilang Gelap Terbitlah Terang, keikhlasan Dato' menyampaikan benda tu saya tak pernah nampak dekat artis lain tau. To be honest, dalam ni saya punya point of view. The soul, the sincerity that you present the song, every song, tak kisah lagu apa, Raja Kumbang ke, Jangan Tunggu Lama-Lama, keikhlasan dia macam, itu yang saya nak tanya, macam mana Dato' boleh execute benda tu tau, which is very hard to imitate. Namanya saya rasa awak sangat beruntung kerana awak diberi rasa. Terima kasih tu. Awak diberi rasa. Tak semua orang dapat. Yang ada dia balik kosong aja. Tetapi gini, dalam 40 tahun bagaikan bermimpi itu, sebenarnya saya sering memberitahu kepada pemuzik saya. Kalau tidak, mungkin saya tidak jarang beritahu kepada band Sweet Charity, tetapi kepada personal band saya, saya selalu memberitahu diorang tentang belajar, kata orang tu, buat persembahan. Jangan buat pertunjukan. Dia macam satu experience. Bukan saja bila presentation. Keluar tu, kita benda tu dia tak normal lagi. Bila keluar kat situ, kita kena pertama sekali ritual ni. Dan saya akan ceritakan awak sikit. Okay. Orang pernah tanya apa yang saya buat sebelum buat persembahan. Doa bukan untuk diri kita sendiri. Doa untuk semua penonton, semua peminat-peminat yang datang daripada jauh. Mudah-mudahan diorang tidak terkena benda-benda yang tak diingini aksiden ke, kena apa dah, sakit dan sebagainya. Kita kena doa sama-sama. Dan pasal ini benda ada penyatuan. Benda-benda tak boleh bohong. Benda-benda awak ada pada hari itu, awak rasa awak dapat, walaupun 10 minit rezeki Betul. Sama juga kadang-kadang kita nak dapat satu kepuasan setiap persembahan, tak kira dia kecil atau besar. Tetapi awak beri yang terbaik dan dirasakan oleh satu keadaan yang luar biasa. Bila pemuzik awak sendiri rasakan benda tu satu tripping, kata orang tu. So that's called the blues. Blues tu bukan muzik blues. Rasa awak tu. Blues tak boleh buat. Tak boleh beli. Dia ada atau tidak? Aku nak nyanyi blues. Blues tu apa? Dia adalah rasa. Itu antara benda yang saya beritahu kepada teman-teman. Lepas tu jangan banyak komplain. Lepas persembahan, saya jarang ada postmortem. Jarang ada saya postmortem. rasa itulah persembahan. Itulah persembahan. Bila Tok So kaitkan, macam kalau yang mungkin yang macam anak-anak muda macam saya, bila dengar blues tu, blues sebagai satu genre. Rock sebagai genre. Tapi when it comes
So Saya tak dengar. bila macam anak-anak muda macam kita, bila kita kaitkan blues, rock dan even metal, itu kita punya kepahaman is lebih kepada genre. Tapi bila Atuk menyampaikan benda tu, dia lebih kepada Atuk always emphasize soul, jiwa. So what is macam blues, soul. Macam mana Datuk kaitkan soul dengan blues? Soul dengan folk. Okay, this is the soul. Ke soul tu menjiwai semua genre yang dalam diri? Jiwa, rasa, perasaan, semua di antara begitu package dia. Oh, okay, faham. Then and giving, engkau awak beri, diorang buka, terima, diorang terima, so awak kasih. So something yang you tak boleh beli. You tak boleh buat. Benda ni you kena go to the process of benda ni. Kadang-kadang mereka memaksa-maksa orang menyanyi atau menari sebelum mereka bersedia. Itu tak real. Dia akan datang dengan kadang orang tu dia diam, dia dengar tapi dia nak nikmati dan hayati. Kadang-kadang bila saya pernah menonton konsert-konsert yang besar macam Rolling Stone, Santana, saya boleh bangun kerana bukan saya rasa tak banyak kadang-kadang penyanyi atau band yang boleh buat awak groan tau. That means dia punya giving tu tak ada hold back lah. Tak ada hold back. Then awak, saya rasa sebagai seorang penyanyi atau in the band, awak mesti ada itu attitude. Attitude itu ada so-called the folk value tu mesti nak ada. Folk value tu adalah satu benda jiwa, rasa perasaan yang awak boleh lembutkan keadaan bila keadaan tegang. Kadang-kadang awak dalam persembahan tu sangat tegang. Orang jadi tension. Jadi awak pun, band pun dah tak rasa macam comfortable. Awak perlu adakah itu blue soul untuk melembutkan keadaan. Saya. Dia very mendalam. Dia personal intake, saya rasa. Kepaham saya. Sebab saya rasa kalau nak faham ni semua, dia ada satu journey. Dan tak semua orang akan melalui benda tu. Kita sama-sama bertuah. Tak tahu awak bertuah ke saya bertuah. Saya bertuah. Ceritakan benda ni dengan keadaan yang agak penuh dengan semangat lah. Energi yang kita bincangkan hari ini adalah satu energi yang mana kita kena hormati. Okay, Datuk, saya nak cover tentang Sweet Charity sikit. Bila Datuk dengan the band Sweet Charity, when you guys form, because the first album, kalau saya silap minta maaf, 1979. Sweet Charity, dari ada lagu Bayang-Bayang, kan, the first album. It was a different kind of concept bila the album evolves. Dan masa tu belum ada lagi pelarian, belum ada ribut, belum ada musibah penunggu. But that factor of Sweet Charity to be the very first hard rock band in Singapura dan Malaysia, pernah tak macam mana tu orang kata tu the vision, the formula, the vision, the structure of writing the very first album of Sweet Charity? Okay, pada awalnya dekat Singapura dulu kita tidak ada satu studio yang boleh rakam rock band. You don't have a proper producer yang boleh understand to produce rock band. Even sound engineer we got a problem. Sweet Charity sudah agak matang ketika itu dan kita punya follower sedang menanti suatu benda yang real hard. Tetapi kita tak dapat keluarkan, tidak dapat menghasilkan benda tu dalam album pertama. Tetapi pasal kita tak dapat satu formula dan chemistry yang betul. Lepas tu kita nearly macam a bit down sampai kita dapat buat album pelarian yang mana kita rasa tapi at the same time saya sangat bersyukur juga dengan producer kita, dengan keadaan kita ketika itu. Waktu ketika itu radio di Singapura dan Malaysia macam seharusnya macam diwajibkan untuk setiap album mesti nak ada lagu joget. Yes, okay. Like Dogbone ke, Alley Cats ke, Carefree ke, Sweet Charity ada lagu joget ketika itu. Tapi lepas tu saya cakap, kenapa mesti nak ada lagu joget? Tetapi rupanya tak secara langsung saya pun bersyukur dan berterima kasih kerana kita tidak secara langsung kita membawa budaya Timur ke fan-fan kita.
kita boleh akustikkan dia, kita Ya, boleh betul. nyanyikan secara santai dan sebagainya. Dan tentang arah tuju tu sebenarnya setelah kita dah lebih sebenarnya kita tidak banyak terlalu berfikir untuk tapi kita tahu kekuatan Sweet Charity adalah dalam live concert. We are a big stage player. Ya. Kalau awak I agree. tanya ayah awak ataupun atuk awak, the National Theatre tu adalah Sweet Charity punya, where we dominant area tu. Tak ada Sweet Charity, tak ada show. Itu tak boleh bohong. Orang nak cakap apa dia cakap, tapi itulah pengalaman saya. Daripada organizer cakap, no, Sweet Charity mesti nak ada, tapi dia mesti nak main last. Main Kalau line dia up. main awal, orang akan balik lepas tu. So benda tu satu benda yang agak saya tak tahu, mungkin keadaan waktu ketika itu begitu. Tetapi bila kita pergi ke Malaysia, saya nampak yang kita ada benda yang formula chemistry yang strong. Yang kita punya selection dalam lagu, dalam persembahan live is big. Kita punya energy, sebab pertama, selain daripada musician saya yang mahir dan suka apa yang kita buat, saya seorang olahragawan. Jadi saya quite fit. Saya main bola, saya main takraw, saya lari dan sebagainya. Saya ada banyak fitness tau. Jadi dalam bantu saya punya banyak saya tengok dalam majalah-majalah barat seperti Musical Express, New Musical Express, Melody Makers. Saya tengok banyak post-post penyanyi-penyanyi 70s, late 60s yang mempunyai style. Dan saya tahu yang saya boleh buat benda tu. Saya pernah menonton di Bangun Negara, saya menonton artis-artis yang so-called rock band, tapi bukan yang era saya. Dan saya tahu yang kita boleh buat bagus seperti itu. Dalam persembahan, bukan musically saya tak tahu. Tetapi bila kita showcasekan diri kita, saya masih ingat lagi, kita dibayar $150 sahaja, tu jam rock matinee. Nah, di atas dia punya organizer dia Ken Musikerama. Dia bermula pada 2 petang show dia, kerana hari Sabtu orang habis kerja pukul 1 terus pergi ke Bangun Negara. Untuk pertama kali saya naik di atas pentas tu, mereka boo kita. Tapi saya beritahu kawan-kawan saya, jangan takut. Kita akan anchorkan benda ni. Mula-mula diorang boo, kedua diorang diam, ketiga diorang tepuk, keempat semua berdiri. Maknanya kita sampai, maknanya from there saya tahu yang kita punya chemistry, kita punya live performance works. Lagu-lagu, pilihan lagu waktu tu walaupun kita tak ada lagu original, tapi kita tahu apa yang sesuai untuk kita. Itu penting. What kind of covers Dato' main zaman Sweet Charity? Oh, kita main of course Santana, Deep Purple, Zeppelin, Free. Itu antara lagu-lagu yang kita main. Yang suit dengan Sweet Charity. Lagu tu kadang-kadang boleh jadi bagus, sedap dan popular, tapi bila awak nyanyi atau perform tak bagus. Tapi bukan, it's not your kind. So awak kena faham benda ni. Kita kena faham benda ni. Saya ada lagu yang saya suka tapi saya nyanyi tak sedap. Dia tak rasa macam bukan saya. So chemistry tu very important. Okay, sejarah lagu Istilah Bercinta. Lagu, sebab lagu tu banyak main peranan dengan saya punya kisah bercinta. Feeling. So saya nak faham macam mana Dato' boleh create Istilah Bercinta dengan including the museum, like to be honest, even the guitar solo tu menghayati. Saya dah pernah dengar Istilah Bercinta dalam segi akustik dan juga the original, the album one. Dua-dua sampai. But saya nak ingin tahu sejarah lagu Istilah Bercinta. Okay. Sebenarnya dalam album Istilah tu, saya dah macam penat buat lagu cinta sebenarnya. Tapi saya dapat inspirasi tu, feel of the song daripada Foreigner. I want to know what love is. Yeah, I want to know what love is. Dan dia rasa, tapi dia bukan Foreigner, tapi Ramli Sarip. So saya buat paruh
lagu dan lirik. Lagu tu sampai habis tapi liriknya separuh kerana saya rasa macam Hobbit lah kira. Macam saya macam belia tau. Oh, abang. Jiwang sah. Jiwang. Tapi saya buat Kekuatan Kau Cinta. Tapi bila saya perform, lagu tu memang membuat peminat-peminat saya agak suka lah. Betul. Pernah jadi masuk carta di radio selama 7 minggu, 11 minggu, lagu-lagu yang ira-ira begitu. Dan saya minta kawan saya, dah arwah, dia nama dia Nizar. Nizar, aku boleh buat lagu ni separuh je. Last ni kau habiskan boleh tak? Kenapa? Aku malu nak habiskan lagu ni. So saya siapkan lagu tu dan dihabiskan. Dan saya suka part kini ku mengerti istilah sebenar di dalam bercinta. Tiada kepastian, tiada penentuan dalam percintaan. So benda tu setiap pecinta haruslah berkorban tiada batasan. Itu benda saya nampak ada soul. Ada jiwa yang so-called pengorbanan. Dia macam lagu Doa Buat Kekasih, sejarah mengajar kita menjadi lebih dewasa. So benda tu sebenarnya ada satu syair baik-baik yang indah untuk dikongsi pada pendengar. Itu lepas tu musiknya bila saya rakam lagu tu pun gitaris saya memang dia mahir dengan blues rock ni. Dia antara saya punya favorite gitaris nama dia Wan Ahmad. Dia champion. Wan Ahmad pun pernah menggotai Sucarity. Saya dalam album Batu. What is your upcoming project dan the new album for the upcoming album for this year? Ini very interesting lah sebab album ni keluar daripada kotak yang lazimnya saya rakam ataupun chemistry songwriting tu. Craft dia yang kita buat tu agak berbeza. Dia bagi saya dia punya lirik saja dia macam sebahagian daripada syair purba tau. Syair purba. Itu awak kena cari sendiri lah. Nanti kalau kita jumpa kita akan cerita lagi tentang ini. Boleh. Dan lagu-lagu dia menceritakan tentang very iconic. Some of the song boleh dijadikan lagu-lagu untuk dijadikan kata orang tu macam Floyd style. Pink Floyd. Satu lagu tu walaupun dia 5 minit, kita boleh tarik sampai 15 minit sebab dia ada satu karakter yang bertaut. Lagu-lagu yang dia ada blues, ada rock, ada folk, ada rock, ada progresif. Dalam album tu semua lagu-lagu dia berlaku dalam benda ni berlaku rakaman tu dalam keadaan COVID. Kita rakam 3 buah lagu di Malaysia, iaitu lagu Sentosa, Di Kubah Hayat, Serikandi Zaman dan Surat Cinta Kuala Lumpur. Lepas tu saya harus balik sini, daripada Jakarta balik Kuala Lumpur, balik sini saya kena kuarantin 14 hari. Walaupun saya tak kena apa-apa. Tapi daripada situ, saya tidak biasa sangat duduk di rumah lama. Saya selalu berjalan. Daripada ke situ saya membaca buku, main gitar, ilham tu terus kita kena buat something, kita kena buat sesuatu, dan saya dapat group of very fine, good, fantastic musician yang saya mana yang diorang bukan mahir aja, diorang faham apa yang saya nak dan diorang ada apa yang saya nak. So kita dapat rakamkan 7 buah lagu kat sini, insya-Allah. Sebab album ini agak very rare bagi saya sebab dalam jangka yang panjang tak ada banyak artis yang buat full album. Ini 10 buah lagu. Sekarang kalau awak buat 5 lagu atau 6 lagu dah kira full album. Betul. Tapi kenapa saya hold benda ni, kerana saya rasa sangat penting untuk saya siapkan full album kerana arah tuju, tema tu sangat penting. Untuk peminat saya mengikuti perkembangan saya. Dan harap-harap dia lebih kata artistik, beri dewasa, ada pop culture kat situ.
Ada pop culture. InsyaAllah kalau ini dengar, awak akan rasa, okay, you must very open with it. I will. Dan saya rasa, even saya punya teman-teman yang menjadi pengiring atau sessionis, diorang merasakan satu kelainan dalam album ini dan dalam prosesnya. Dan itulah yang mudah-mudahan kita dapat rilis atau kita dapat edarkan dalam Oktober ni, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat buat persembahan satu di sini, satu atau dua. Album ini boleh dikecilkan atau boleh dibesarkan dalam persembahan sebenarnya. Pasal dia ada folk, blues dengan rock punya value. Kalau kita nak buat satu play, satu orang tu nak buat satu perjalanan konsep kata orang tu macam ala Freud lah. Benda tu bisa boleh buat, insya-Allah. Album ni, how long was it in the making, the process of the making? Since your last album, before? Itu kadang-kadang bila Allah Ta'ala sudah memberi kita ilham tu, kita ambil dengan cepat, kita buat dengan cepat dan kita kerja dengan kuat. Dan benda ini terhasil dengan 1.5 bulan saja. Sebenarnya lebih cepat boleh berlaku sebab tapi kita lepas tu kita hold back, kita lebih tenang kerana benda tu tidak perlu nak rush sangat kerana COVID dan sebagainya. Tetapi benda tu terhasil dengan cantik, dengan bantuan satu production dinamakan Boss Production, masuk Rasa Karya. Itu satu benda yang I'm looking forward. I'm very excited about it. Walaupun saya dah produce banyak album, dah banyak buat lagu, tapi ini satu benda yang colourful lah. Very rainbow itu orang. Rainbow. Album ni akan will be released in a physical, boleh dapatkan dalam physical format lah, Dato'? Ya, dalam CD dan vinyl. CD dan vinyl. Dan kita akan buat, kita cuba dapatkan buat mutu special edition t-shirt, mungkin jacket dan sebagainya. Di Oktober lah. InsyaAllah. Oktober. Alright. Saya sebenarnya dah macam, kalau boleh saya tu boleh terbang ke mana-mana, saya terbang sekarang. Saya tak, ilmu tak cukup. Okay, Dato'. Okay, album tu bulan 10. Okay, insyaAllah nanti kita akan ada satu lagi sesi bersama Dato' pada bulan 9 untuk promosikan album terbaru. Album terbaru Dato'. Kena buat 10. Tak boleh 9. 9 tak boleh buat bulan 10. 10. Bulan 10. Nanti apa-apa kita akan bincang lagi. Nanti kita akan bincangkan untuk mempromosikan album Dato' lah. Dan once again saya nak ucapkan terima kasih Dato' sebab sudi meluangkan masa untuk podcast live ni kat Instagram. Dan mungkin ada kata-kata perangsang, kata-kata semangat for the younger generations, younger musician yang ingin berkecimpung lah dalam dunia seni ni. Silakan Dato'. Teguh dalam sabar. Teguh dalam sabar. Mesti nak yakin, believe lah. Dan never, jangan rasa awak tak akan tak makan lah. Kerana perjalanan seni ni harus ada banyak pengorbanan. Bukan hanya sekadar awak boleh buat lagu saja, bukan hanya boleh menyanyi saja. Awak kena banyak buat performance, banyak buat kajian. At the same time, kajian tu harus ada, tetapi awak kena tahu, lihat, cermin sebenarnya apa yang baik untuk awak, apa yang sesuai untuk awak. Jangan terlalu ikut trend, kadang-kadang sampai kita hilang arah. Kadang-kadang kita terlalu ikut fashion sangat. Sebenarnya fashion tu adalah satu benda yang come and go. Tapi kalau awak cakap pasal t-shirt dengan jeans, dia akan forever lah buat masa ni. Betul. It's music, you buat good song, it's a good song. Lagi satu, buat kadang-kala, ada kala lagu tu awak ibarat macam nanam benih yang saya cakap tadi. But good song, good melody, good arrangement, good sound, good lyrics, sesuai, insyaAllah. Dan lepas tu, ini is partly benda ni macam people's power juga. Of course, the rest leave it to Allah Ta'ala. Dia maha menentukan apa.
Dia yang maha merancang segala-gala. Alright. InsyaAllah. Terima kasih Datuk sebab memberikan kata-kata tu. Dan saya once again nak ucapkan terima kasih. At the bottom of my heart, this is really special for me. I've been wanting to speak to you. I've been watching you live on YouTube, on live. And now we're here talking. And saya harap again, insyaAllah dari rezeki kita boleh bertemu lagi. Dan thank you so much. I'm looking forward to work with you for the album promotion. And saya doakan semoga the album is a success. And this podcast, this session that we have here akan touch a lot of people and memberi mereka semangat untuk teruskan berjuang dalam bidang seni ni. Terima kasih Datuk. Thank you so much. Awak kerana menghayati, menghormati dan berperasaan. Terima kasih. Okay, Sama-sama, salam saya buat semua. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum Datuk.